المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه تابعين له بإحسان إلى يوم الدين وكافة الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه والملائكة المقربين وأولياء الله الصالحين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لهم بالسر والسر لأصولنا وفروعنا ومن ينتسب إلينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allah yang maha besar, ya Rahman, ya Rahim, yang maha pemurah, yang maha penyayang. Syukurlah kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sayang kepada kita, masih diberi panjang umur kepada kita pada pagi yang mulia dan di tempat yang mulia ini. Allah Ta'ala izinkan kita, Allah Ta'ala lapangkan hati kita, dan Allah Ta'ala pilih kita untuk berada di tempat yang mulia ini, di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Mudah-mudahan dengan berkat selawat kepada Nabi itu, Allah Ta'ala tambahkan lagi keberkatan dan rahmat pada majlis ini dan juga umur kita, insya-Allah, min ya rabbal alamin. Sama-sama kita niatkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dia jadi pahala. Wa indallahi husnus sawab, kata Imam tadi. Ayat yang dibaca, di sisi Allah lah sebaik-baik pahala yang diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah, pada setiap amalan kita. Dan ibu kepada amalan itu ialah keikhlasan kepada Allah Ta'ala, dan tempat keikhlasan niat itu ialah di dalam hati. Tuan-tuan rahimakumullah, Allah Ta'ala mencipta hati kita ada dua fungsi, kata ulama. Yang pertama, fungsinya adalah untuk mencintai Allah. Itu tujuan Allah cipta hati. Sebab itu apa pun cinta yang ada dalam hati ini yang Allah Ta'ala cipta itu, kan, adalah milik Allah. Kerana hati itu milik Allah, maka cinta yang dalam hati itu juga milik Allah. Tak boleh ada cinta yang sama dengan Allah Ta'ala itu dengan makhluk. Sebab itu kita sanggup tinggal dunia di rumah kita, isteri, anak, kerana keutamaan kita ialah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Allah Ta'ala sebut, ajaklah Allah Ta'ala supaya kata apa? Ud'u ila sabili rabbika. Ajak terutamanya ahli keluarga kita, ahli qaryah kita, kepada Tuhan,
kepada mengabdikan diri kepada Allah itu dengan cara hikmah dan nasihat. Selebihnya ialah kuasa Allah Ta'ala untuk menggerakkan hati mereka untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah Ta'ala cipta hati itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi cinta dan ibadah itu adalah tugas hati. Maka sebut ibadah tu, apa tugas ibadahnya? Ialah ikhlas. Apa juga ibadah suruhan Allah Ta'ala yang bersifat ubudiyah, sama ada yang diwajibkan atau pilihan untuk kita buat itu, maka mendapat ganjaran jika kita niatkan amal hati kita itu kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya-Allah Allah Ta'ala akan bagi pahala wa husnus sawab, sebaik-baik ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan rahimakumullah, Allah Ta'ala ciptakan semua ini di dunia ini. Tidak ada sesuatu yang Allah cipta itu sia-sia. Setiap satu ni ada kelebihan yang diberikan ganjaran oleh Allah Ta'ala pada ciptaan itu. Pada ciptaan ini dia berkaitan dengan masa dalam kehidupan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Allah cipta 12 bulan. Dan dalam Quran Tuhan kata ada 12 bulan sewaktu Allah Ta'ala mencipta langit dan bumi ni. Maka di dalam 12 bulan ini ada 4 bulan yang mulia, disebut Syahrullah ataupun bulan Allah Ta'ala. Dan ada 4 bulan. Jadi sesuatu yang Allah Ta'ala sandarkan kepada namanya Allah itu, dia jadi mulia. Syahrul, bulan. Kalau tak disebut Syahrullah, bulan biasa. Tapi bila Syahrullah, bulan itu jadi mulia. Dan Allah sebutkan, kata Nabi, 4 bulan yang haram itu, iaitu 3 yang berturut-turut, Zulqaidah, Zulhijjah dan Muharram. Kemudian antara yang jauh sikit daripada Muharram itu ialah Rajab. Rajab, bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ganjaran dalam bulan-bulan haram ini besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pengkhususan kejadian yang Allah Ta'ala lipat gandakan pahala itu. Contohnya pada bulan Zulhijjah, yang buat hajilah bulan Zulhijjah. Yang tak buat haji pun juga boleh membuat amal ibadah yang besar, seperti puasa di Yaumul Arafah. Fadilatnya Nabi SAW sebut ada fadilat, ada kelebihan. Allah tak ciptanya hanya untuk orang tertentu, tapi untuk manusia semua dapat nikmat kelebihan tersebut. Allah cipta pula bulan Muharram ini kemarin 10 Muharram, Ashura, yang berlaku pada 10 Ashura ini juga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah dalam bulan ini. Sebab itu kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni antara fokus ibadah Nabi lebih, maksud bila fokus ni dia lebih sikit, iaitu pada ibadah puasa dalam bulan Muharram, terutamanya pada 10. Dia sebut-sebut supaya jangan lepas 10 ni. Kerana itu tuan-tuan rahimahullah, sejarah puasa kita ini pertamanya ialah 10 Ashura. Kita wajib dulu, diwajibkan sebelum wajibnya puasa Ramadan. Bila Allah Ta'ala turunkan Syahrul Ramadan ni, kewajipan puasa, maka Nabi kata 10 Muharram ni pilihan, pilihan lah. Sebelum tu dia wajib. Nabi sebut fasumu, maka hendaklah kamu berpuasa. Sebab bila Nabi tanya, bukan Nabi tak tahu, Nabi tahu,
Cuma bila lihat orang Yahudi puasa, kerana alasan orang Yahudi itu Nabi Musa AS itu Allah Ta'ala selamatkan dia dan tenggelamkan Fir'aun, maka Nabi Musa puasa dan kaumnya puasa. Tapi kami pun puasa, kata itu dah berapa ratus tahun, berapa ratus tahun, ratus tahun dah. Nabi Isa dengan Nabi kita pun dah 600 tahun. Nabi Musa lagi ke depan lagi 1000 tahun lebih daripada 600 tahun. Jadi mereka kata mereka berpuasa kerana meraihkan sempena Nabi Musa itu selamat. Nabi Musa itu selamat dan kaumnya. Maka Nabi kata apa? Kalau Nabi Musa, sebab Nabi Musa, nahnu ahaqqu, lebih berhak daripada kamu. Sebab apa Nabi kata kami lebih berhak daripada Yahudi berkaitan dengan Nabi Musa AS? Kenapa kita lebih berhak puasa? Apa hubungan Nabi dengan Nabi Musa? Kerana Nabi Musa itu penasihat agama Nabi, penasihat dalam bab solat, kerana solat adalah utama. Bila Nabi SAW turun waktu peristiwa Isra, Nabi Musa tanya, ma fada rabbuka ala ummatak, apa yang Allah Ta'ala fardukan ke atas umat kamu Muhammad? 50 salat, kata Nabi, 50 waktu. Dia kata naik farja ila rabb fas'al takhfif, jumpa balik kepada Allah, minta kurang. Siapa yang nasihat? Nabi Musa AS. Jadi penasihat. Kalau Nabi tak dinasihat, tak jumpa, barangkali kita tak dan nak buat kerja lain. Baru selesai sembahyang subuh, dah masuk waktu lain. Ini dah masuk satu lagi waktu lain. Bila kita nak buat hal kita, sebab tu Nabi kata ahaq, kami lebih kalau mengenangkan jasa Nabi Musa, kami lebih. Jadi peristiwa selamat itu Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran. Maka Nabi kata kepada sahabat-sahabat orang Islam pada masa itu, fasum, berpuasalah kita. Jadi berpuasalah sahabat dengan perintah Nabi SAW itu. Kemudian Nabi kata, bila sahabat anjurkan pandangan dia, kita ni ya Rasulullah kalau puasa 10 dah sama dengan orang Yahudi, nanti nyamuk pula, kata dia. Maka Nabi kata, kalau aku ni sempat sempat puasa tahun depan, maka Nabi SAW akan puasa 9. Tuan-tuan rahimakumullah, itulah dia ibadah puasa Ashura. Itu adalah nilai daripada ibadah puasa umat yang terdahulu, sebelum datangnya puasa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So boleh kita amalkan nilai-nilai baik. Kaifiat mungkin berbeza. Puasa kita tak sama dengan puasa umat dulu, walaupun fardu puasanya telah disebut dalam Quran, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Umat terdahulu juga berpuasa. Begitu juga kisah yang Ibnu Jarir, Imam Qurtubi, Ibnu Katsir sebut dalam tafsir dia tentang Nabi Nuh alaihi salam, yang Allah Ta'ala selamatkan Nabi Nuh dan juga ahli pengikut Nabi Nuh di atas bahtera, tenggelam yang lain. Nabi Nuh selamat dengan pengikut, Nabi Musa selamat dengan pengikut, Allah sebut dalam Quran, dan Allah tenggelamkan Fir'aun. Itu peristiwa kedua. Peristiwa pertamanya Nabi Nuh, Allah tenggelamkan orang di atas muka bumi ni, siapa pun tak ada melainkan Nabi Nuh dalam kapal. Yang selamat turun di bukit Judi, yang lain tenggelam. Nampak sama peristiwa Nabi Nuh dengan Nabi Musa.
Kata Ibnu Jarir, Nabi Nuh keluar daripada kapal itu pada 10 Muharram dan mereka berpuasa. Mereka berpuasa pada hari itu. Maka tuan-tuan rahimakumullah, kalau kita nak ambil ibrah dia, kedua-dua Nabi Allah Ta'ala ini berhadapan dengan ujian besar dalam dakwah dia, ujian besar dalam dakwah dia. Dan kita sekarang ni baru 1400 tahun setelah wafatan Nabi SAW, dakwah Nabi diterus dan menghadapi ujian. Tak ada orang kata tak hadapi ujian dalam bawa kerja dakwah yang ditinggalkan oleh Nabi SAW kepada kita. Pasti ada di sana ganjaran di atas usaha dakwah, menyambung dan menyahut seruan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan rahimakumullah, bubur Ashura tu main mana pula nak bubur man? Ia adalah masakan yang pertama atas dunia setelah Nabi Nuh turun daripada kapal. Habis dah. Chef pertama di dunia ni lelaki, Nabi Nuh. Bila kawan-kawan dia, pengikut-pengikut dia turun, kata makanan dah kurang. Sebab tu kata hikmah dalam hari Ashura ni meluaskan perbelanjaan. Daripada mana? Daripada kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kumpul semua, makan ramai-ramai, campur semua dalam satu bekas. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia bersyair dalam isu ni, dalam kes dalam masakan Ashura ini. Dia kata ada 7 bijian yang Nabi Nuh, gandum kata dia, kemudian ruz, kemudian kacang mash, kacang kuda, kemudian kacang lubia, kacang agak panjang sikit dia punya kacang, kemudian kacang dal, kemudian kacang humus, dia yang ketujuh kacang full. Kacang 7 jenis kacang dimasukkan, kan? Tapi tak tahulah jadi macam mana. Kita jadi bengkang kita buat. Macam-macam kursi kursi lakotis tak tahu macam mana. Tuan-tuan rahimakumullah, makan dia tidak melibatkan akidah, boleh kita buat, kerana itu antara anjuran, perangai, sifat para nabi itu suka bagi makan ramai-ramai. Maka kita nak buat kat mana? Nak buat kat rumah pengulu boleh, nazir boleh, pengurusi boleh, buat kat masjid dah senang. Nak buat ramai-ramai, masuk masak di masjid, makan ramai-ramai. Tak ada bid'ah ni tu bid'ah. So dia belajar balik, sabar, jangan cepat-cepat nak menuduh wallahu a'lam. Kita masuk hadis, kita rujuk kitab Bahrul Mazi dalam bab ma jaa fi kibir. Allahu akbar. Ada satu bab tulisan Imam Tirmizi ni, dia bagi tajuk hadis ni tentang takbur. Bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan tentang takbur. Takbur, apa makna takbur? Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, orang yang membesarkan diri sangat dicelai oleh syarak akan dia. Merasa besar diri, membesarkan diri, tu satu lah, nampak. Merasa besar diri pun tak boleh juga, dan kita disuruh rendahkan diri kita, warak, khudu' di atas muka bumi ni. Sampai jalan pun Tuhan sebut dalam Al-Quran, jangan jalan atas muka bumi ni hentak-hentak kaki, bermegah-megah. Kalau pakai baju, jangan pakai baju yang menghela-hela, kata Nabi. Hela ni kalau dalam kitab ni dia sebut berekor. Berekor ni macam ni labuh kan? Itu kalau kita lihat di zaman Rom, Parsi, raja-raja tu, pakaian dia sampai ada orang bawa belakang tu lambang apa? Takbur dia. Yang tu. Jadi dari sudut jalan, dari sudut pakaian, dari sudut perkataan, adakah tiga yang zahir saja? Kalau hati lagilah
Hati kita tak nampak, tapi takburnya lebih besar daripada perbuatan, kan? Jadi hati-hati dengan hati kita. 3 hati. Hati-hati dengan hati, supaya kita tidak terpengaruh dengan sikap takbur, besar diri, rasa lebih hebat daripada makhluk lain. Dan sebab itu kata syarak, dicela oleh syarak akan takbur ni, dan ditegah jangan siapa membesar diri, kan? Maka siapa yang membesar diri nescaya tidak masuk syurga, melainkan kemudian daripada menanggung azab yang sangat. Jadi dia, kalau dia orang Islam, dia solat, dalam hati dia rasa takbur dengan orang lain, kan? Dia takbur tidak bawa pada jadi kafir, kan? Siapa yang takbur tu kafir, tidak begitu. Cumanya dia akan diazab sebelum dia masuk syurga, kan? Diazab dulu sebelum masuk syurga. Sebab tu kita disuruh cakap pun, kan? Cakap pun kena merendah diri, kan? Kadang-kadang ujian dalam hidup kita ni, kan, Allah Ta'ala bagi kita ni semuanya nampak perjalanannya bagus belaka, nampak senang, anak berjaya, orang tanya, nanti orang akan jadikan kita suatu macam tokoh ke, idola ke, tanya apa rahsia tuan anak 7 orang semua berjaya. Mula nak kembang dah. Dia rasa tak ada apa-apa. Mula kan tak ada apa-apa tu, orang korek lagi, silap-silap cakap, yang takbur keluar nanti daripada mulut dan hati dia. Dan pengarang kitab ni Idris Al-Marbawi, dia tokoh Ma'al Hijrah yang pertama. Kita disambut Ma'al Hijrah start bila? Tak sampai 50 tahun, 1981. Baru lagi Ma'al Hijrah kat Malaysia ni, Ma'al Hijrah ni. Tapi hijrah Nabi itu dah 1400 tahun, kan? Sempena tu sebenarnya hijrah Nabi bukan bulan Muharram, kan? Tapi mengambil, pernah riwayat kata Nabi ni dah cakap pasal hijrah ni bulan Muharram lagi, tapi dia start berhijrah itu bulan Safar, dan dia sampai ke kota Madinah itu di bulan Rabiul Awal, kan? Jadi sebab tu kita dalam bulan Muharram yang kita orang dah buat sambutan ini, orang letak azam nak berubah, kan? Bukan lagi hijrah daripada satu tempat ke satu tempat. Hijrah yang Nabi sebut al-muhajir, orang yang berhijrah itu man hajara, orang yang berhijrah daripada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu, mana Allah, dan itu hijrah, kan? Jadi tuan-tuan rahimakumullah, itu yang kita hadapi, kan? Bab hijrah tiap-tiap tahun, saban tahun, ya, kita bersama dalam ma'a hijrah. Ma'a itu maksud bersama, merubah diri, tak boleh seorang-seorang, kan? Kita bawa keluarga kita, kita bawa masyarakat kita, negara negeri kita berubah, kan? Bukan hanya untuk orang Islam, tapi seluruh umat manusia. Nabi nak menyelamatkan manusia, bukan nak menyelamatkan hanya orang Islam, ya? Tugas Nabi yang menyelamatkan manusia kembali kepada beriman, berakidah yang sahih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kan? Jadi Nabi kata apa? Tak masuk syurga melainkan dia kena azab dahulu, ya? Kena azab dahulu. Dan dalil yang menunjukkan yang demikian itu adalah hadis, kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari riwayat an Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqal habbatin khardalin minal kibr wa la yadkhulun nar man kana fi qalbihi misqalu habbatin minal iman.
Dia balance ni alhamdulillah kita bila Nabi sebut. Tapi bila dimulai dengan yang tak masuk syurga ni, rasa sempit dada, tak masuk syurga, la yadkhulul jannah. Sedangkan kita ni nak masuk syurga, nak balik ke kampung kita, ayah kita dulu daripada syurga kena keluar, dan nak balik lah, maksudnya balik dalam syurga. Layakkah kita? Kan? Layakkah kita? Maka nak tahu layak tak layaknya, kita diuji dengan perintah Allah Ta'ala. Kita follow atau tidak, ikut atau tidak. Ke jadi orang yang asyik bangkang ya, asyik guna akal, tak logik ya. Tak logik, sebab dia rasa dia lebih pandai daripada syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang diturunkan. Kata Nabi, riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. Kan, kalau Abdullah ni banyak dalam hadis ni kan, yang ni boleh sebut nama Abdullah. Dia ada Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Abbas. Yang selain daripada Abdullah bin Mas'ud, dia akan panggil Ibnu Abbas kan? Dia panggil nama ayah dia. Sebab orang Arab ni, ini tradisi jahiliah yang baik. Dia menghormati anak sulung. Anak sulung lelaki akan tidak dapat gelaran kepada ayah dia. Macam Nabi kita lah, anak sulung dia Qasim. Orang panggil Nabi Abul Qasim kan? Begitu juga Abu Bakar kan? Abu Jahal. Abu Jahal ni nama sebenarnya bukannya Abu Jahal kan? Abu Lahab kan? Jadi dia ambil nama anak sulung dia tu, dia letak bapa kepada nama anak dia. Macam ni Abdullah bin Mas'ud kan? Dia tak sebut Ibnu Mas'ud kan? Yang meriwayatkan hadis ini namanya Abdullah bin Mas'ud. Katanya telah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak masuk syurga orang yang ada dalam hatinya sebesar biji sawi. Habbatin min khardalin. Khardalin ni biji sawi. Apa yang ada sebesar biji sawi ni? Rasa takbur. Kecil lah biji sawi ni. Dan kalau tuan-tuan kan, kata ulama lah, guru kami dulu, dia kata, siapa pernah tengok bumi dia tu? Tengok kat atlas lah tu, besar tak? Besar. Nampak tak manusia? Oh, tak nampak lah. Dan kalau jauh sikit, kalau kita duduk kat Pluto lagi tak nampak bumi lah. Tapi takbur manusia ni lebih besar daripada alam. Dia kecil dalam hati, tapi takbur ni satu dunia tahu. Sombong dia ni. Kalau takat dalam lokat sini Korea ni, orang tahu dia ni kesembang memang tak pernah yang kecil, semua besar belaka kan? Dia akan banggakan diri dia. Ada sebesar zarah pun tak layak masuk syurga. Tuan-tuan rahimakumullah, bila kita dengar yang tu tak layak tu, nak menangis saja. Kita semayang keluar pukul 5:30, kita tengok kiri kanan, ada orang ni tak bangun lagi, kita yang bangun. Tuan-tuan, kemarin kita buat apa? Satu masa awal Muharram ni, kuliah duha, buat tajuk sihir dan ruqyah. Ustaz Imran bagi. Yang jadi sihir ni ialah perbuatan yang nak bagi jadi sihir ni. Sihir ni memang berlaku dekat Nabi pun jadi. Nabi disihir oleh tukang sihir yang hebat di Madinah. Apa? Labib ke apa nama dia. Jin yang tolong bagi jadi ni, syaitan minal jin bagi jadilah perbuatan ilmu sihir ni. Sebenarnya sihir ni, kata, kalau orang yang kena sihir ikut data daripada DS Darussyifa, kebanyakannya datang pergi ubat tu dengan hati nak confirm kena ke tak kena sihir. Bila dia pergi jumpa perawat, perawat kata bukan sihir, dia terkejut. Tak kena sihir?
Padahal sakit semacam, bengkak sana, buncit perut, tak lalu makan. Kalau ustaz kata ni ada orang buat, nak tahu pergi tanya Darul Syifa. Darul Syifa pula kena beritahu. Dan Darul Syifa kata tak sakit, bukan sihir. Bukan sihir, pergi jumpa doktor, kot ada kuman ke virus ke. Sebab tu tuan guru almarhum tuan guru kata pergi cek doktor dulu. Kalau fizikal okey tak ada sakit. Dia sakitnya mula daripada hati, ya? Dia akan melarat ke lain. Bukan tak ada puja-puja dalam sihir ni. Kat Nabi kan pernah kena. Di antara tanda sihir Nabi itu, Nabi rasa takhayyala. Nabi ni dia rasa, dia khayal dia macam sudah jima isteri dia, tapi dia tak buat pun, kan? Macam dia rasa macam dah buat tapi tak buat, kan? Sakit Nabi. Kemudian datang dua malaikat Jibril dan Israel, kan? Seorang duduk dalam bentuk dua orang lelaki, kata Aisyah, seorang duduk kat kepala, seorang duduk kat ni. Dia ada dialog itu. Akhirnya Nabi SAW tahulah, dan ajak sahabat Nabi SAW pergi ke telaga Darwan tu, dan koik-koik dapat patung, apa nama, dibuat daripada sikat, dibalut-balut sikat ni orang guna untuk sihir, kan? Nabi kata kambus. Nabi tengok air yang dalam telaga tu pun lain macam hina, dia kata merah inai. Dan aku lihat dia punya apa nama, seperti tandan tamar, karu'usi syayatin, seperti kepala syaitan. Nabi arahkan sahabat kambus telaga ni. Nabi balik, Aisyah kata kenapa tak dibakar je tangkal tu? Apa jawab Nabi? Aku kan dah sihat, nak apa? Kalau aku bakar, mati orang yang buat sihir ni. Nampak? Bila ubat ni bukan nak balas balik pada orang. Kalau Allah dah bagi sembuh kat aku, sudah. Aku bukan jenis nak balas kat orang. Tapi kita pergi buat rawatan untuk apa? Pertama nak sembuh pun tak nak tahu, nak balas apa buat. Dia tak sudah dengan apa nama sembuh tu, nak balas juga. Macam iblis. Iblis bukankah dia nak balas lepas dia dikeluarkan daripada syurga? Dia minta ke Allah. Apa dia? Dia punya objektif dia akan sesatkan, la'aghwiyannahum, aku akan sesatkan umat Adam ni, bangsa Adam ni, daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan kerja iblis, dia nak sesatkan dalam perkara kebaikan, ya, dalam perkara kebaikan. Orang nak sedekah, dia masuk takbur. Dia akan rosakkan semua, sebab orang nak buat baik. Manusia ni ajaran agama semua buat baik, tapi dia nak rosakkan dalam kebaikan. Maka lawan dia ialah ikhlas kerana Allah Ta'ala. Hak ni yang dia susah. Sebab kita duk belajar. Sebab itu kata ulama, kalau hati itu menjadi masalah utama yang akan digodam oleh virus iblis ni, maka hati itulah perlu ada antivirus tu. Apa antivirus ni? Hati dia ikhlas. Ulama tulis dalam kitab, dalam tajuk Tazkiyatun Nufus, membersihkan hati, dan bab yang pertama, anti dia, ubat dia ialah bab ikhlas. Yang ni kalau jadi habis iblis. Dia nak kita buat kerana jawatan kuasa kita ni Bilal, kena azan. Aku dah ada kena lantik, aku dah lantik jadi imam, aku dah ada lantik jadi biro ini. Dia masuk dalam buat kebaikan. Kita memang buat kebaikan, tapi bukan kerana Allah Ta'ala. Itu yang Allah Ta'ala kata, aku tak terima sembahyang, solat Allah tak terima melainkan orang yang ikhlas, yang khusyuk. Tuhan sebut dalam Quran, wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Sesungguhnya solat itu sangat berat. Tuhan kata berat, kecuali orang yang takut kepada Allah, yang khusyuk kepada Allah. Dia ni tak jadi berat nak sembahyang tengah malam.
Datanglah waktu bila pun perintah, panas tengah hari kan, waktu relax, waktu asar kan, bila Tuhan panggil, no problem. Orang macam ni nak jadi yang macam ni kan? Bukan senang. Tuhan kata kabirah, berat kan? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dalam solat pun boleh masuk syirik kan. Tuhan sebut kan, jangan kamu melakukan syirik dalam beribadah kepada aku. Dalam kita duk ibadah 5 kali waktu ni masuk juga syirik. Yang syirik tu apa? Riak. Yang Nabi sebut syirik khafi, syirik yang tersembunyi itu ialah riak. Aku tak risau tentang umat aku ni, dia tak sembah berhala-berhala yang aku dah musnahkan di Kaabah ni. Tapi yang aku risaunya ialah riak ni, syirik khafi. Dalam semayang kita boleh masuk. Tuhan sebut kan, jangan syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat-sifat takbur, riak ni antara virus yang boleh merosakkan ibadah ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai peringatan mula-mula lagi Nabi sebut la yadkhulul jannah, tak masuk syurga kata Nabi, yang ada sebesar biji sawi sifat takbur. Orang yang dalam hatinya sebesar biji sawi daripada membesar diri, melainkan kemudiannya dia kena azab atas membesar diri itu, kena azab dulu. Semayang dia takbur, dia kena azab, betul dia boleh masuk syurga lah. Iman yang sedikit tidak masuk neraka sampai kekal dalamnya. Sebab penghuni neraka ni dia kekal bila tak ada iman. Walaupun sebesar zarah tak percaya kepada Tuhan, tak ada. Percaya kepada Tuhan tu tak ada, masa dia kekal lah dalam neraka. Tapi kalau ada sikit, hidup dia percaya pada Allah tapi gelumang dengan maksiat, dia ada lagi harapan, peluang untuk masuk syurga. Kerana Nabi sebut la yadkhulun nar, itu maksudnya tidak kekal dalam neraka. Man kana fi qalbih, orang yang dalam hatinya misqali habbatin minal iman, dia ada sebesar zarah iman. Nabi ni nak pujuk Abu Talib. Abu Talib itu bukan nama sebenar dia, anak sulung dia Talib. Nak ajak masuk Islam, ada sikit pun dengan kadar sebut la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, asyhadu kalimah syahadah, ada peluang masuk syurga. Tapi itu pun tak disebut. Tak ada peluang lah Abu Talib. Ya. Nabi doa tuan-tuan, Allah turunkan ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Allah kamu tidak boleh bagi hidayah pada orang yang kamu sayang Muhammad. Sesungguhnya hidayah iman itu Allah Ta'ala yang bagi. Ya. Kisah Nabi Ayub, kisah Nabi Nuh, anak keluarga tak beriman. Tuan-tuan, Nabi Nuh jadi Rasul kata riwayatnya setelah umur dia 450 tahun. Duduk dalam keluarga 450 tahun. Bila Nabi jadi Rasul, ajak agama 500 tahun dia tak mau ikut. Bukan sehari dua tuan-tuan, bukan 20 tahun ni duduk dengan anak kita. 500 tahun, 900 tahun, 50 umur Nabi Nuh ni. Berapa kerat aja. Makin jauh, makin jauh. Kalau dilihat dalam kajian, orang yang menolak ajaran Nabi Nuh, ajakan dakwah ni adalah orang-orang yang hebat. Sebab yang terima dakwah Nabi ni orang yang awam. Dia kata kami tak boleh ikut orang macam ni, kami ni orang ada standard. Sebab rasa takbur tu tak nak beriman kepada apa yang diajak oleh Nabi Nuh AS, tak beriman ada. Maka Allah Ta'ala
dengan doa Nabi Nuh lah, minta hapuskan semua manusia yang durjana ni. Allah kata okey, buat bahtera. Itu yang proses dia buat berapa tahun, akhirnya selamatlah yang duduk dalam tu. Jadi tuan-tuan rahimakumullah, tak masuk dalam neraka kekal walaupun ada sebesar zarah iman dia. Kita nak mati iman walaupun ada sebesar zarah. Dan jangan kita kata dia ni jahanam, kekal dalam neraka. Hidup dia, tuan-tuan rahimakumullah, Allah Ta'ala tentukan ending dia macam mana. Kan Tuhan kata kalau orang manusia, kata Nabi, dia ni hidup dia, orang sebut ahli neraka, orang lah sebut. Apa yang dia tak buat maksiat, kan? Tapi di ujung kata Nabi, dia ahli syurga. Sebab dia kembali kepada Allah. Dan ada manusia yang hidup dia ahli neraka, ahli syurga, dan ibadah semua buat, tapi di ujung hidup dia kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu Nabi SAW tidak tinggal doa, ya mukallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Ummu Salamah dia kerap dengar, sampai dia tanya, ya Rasulullah, kenapa doa ni tak pernah tinggal? Waktu tu Anas bin Malik ada. Anas bin Malik pun tanya, adakah kau takut kami ni akan kembali kepada agama setelah kau wafat ya Rasulullah? Sampai tak pernah lekang di mulut Nabi doa ya mukallibal qulub. Dia Nabi. Kata Nabi, hati manusia ni baina usba'in lillah, antara dua jari Allah Ta'ala. Dia boleh balik gitu je. Dan kita nak balikkan hati begitu je. Aku takut sangat. Nabi kata aku takut. Maka sebab itu aku berdoa, jangan ya Allah tetapkan hati. Hati ni tuan-tuan berbolak-balik ni hari-hari kita. Nak makan ke tak? Tu bolak-balik. Nak pergi semayang ke tak? Sudah tak pergi. Bolak-balik habis. Nak bangun ke tidak? Dah pukul 7.30. Berbolak-balik. Tetapkan hati dalam agama, dalam syahadah ini, supaya tidak terkeluar daripada syahadah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Tidak masuk neraka dengan berkekalan di dalamnya oleh orang yang ada hatinya di dalamnya seberat sebiji bijian sawi daripada iman. Kata Abu Isa At-Tirmizi, pada bab ini ada lagi beberapa orang sahabat. Abi Hurairah, cerita pasal Abi Hurairah ni kan, dia masuk Islam, mak dia tak masuk Islam. Hari-hari dia dakwah. Dan satu hari ni bila dia dakwah, mak dia jadi naik angin. Ya, manusia naik angin. Dia keluar satu perkataan yang menyakiti hati Abu Hurairah. Dia hina Nabi. Dia tak tahan, dia lari pergi masjid, jumpa Nabi SAW dalam keadaan dia menangis. Ya Rasulullah, kata Nabi, ma bika, kenapa dengan kamu ya Abu Hurairah? Dia ceritalah, aku ajak mak aku masuk Islam, dia hina yang kamu, aku tak tahan. Doalah untuk mak aku masuk Islam. Rasulullah terus berdoa. Bila dia berdoa, lega Abu Hurairah, senyum berubah. Sebab apa kata? Sebab engkau doa. Kita kalau ada masalah, orang datang kita masalah, kita tak ada idea kan, macam mana nak buat. Ya Allah, kau tolonglah dia, kan dah ringan sikit kan. Kita bukan siapa-siapa minta tolong. Nak tolong apa? Aku bukannya reti sangat, aku boleh berdoa lah untuk engkau. Nabi doa untuk Abu Hurairah supaya Allah Ta'ala bagi hidayah pada ibu dia. Terang hati dia, seronok dia dengar doa Nabi SAW. Dia pun balik rumah. Bila diriwayatkan oleh Warah cerita ni, mak dia ni kenal tapak kaki Abu Hurairah ni balik ke rumah. Bila dia ketuk pintu rumah dia, mak dia tak bagi masuk.
Dan dia kata makanak, duduk kat tempat kamu tu. Lepas tu Abu Hurairah kata dia pun sebab mak dia tak bagi masuk, dia duduk kat situ. Dia dengar mak dia berjalan dalam rumah pergi masuk, kemudian dia dengar air masuk tandas lah apa semua. Lama lepas tu mak dia buka. Mak dia buka pintu, dia lihat mak dia sudah berwajah seorang muslimat, pakai tudung, pakai ni. Dia kata Abu Hurairah, dia panggil Abu Hurairah, asyhadu an la, dia terus mengucap depan dia. Ini satu gambaran bila dia cerita oleh Abu Hurairah, mak dia berubah fizikal pakai tudung. Bukan makna tudung tu pakaian orang Arab. Orang Arab dulu ada yang tak pakai tudung, nampak tengkuk, nampak rambut. Jadi bila dia masuk Islam, dia pakai, dia tahu ini pakaian seorang Muslim. Bila dia mengucap, dia suka sangat, dia pergi jumpa balik Rasulullah, menangis dia. Kau menangis pasal apa ni? Aku menangis doa kau dikabulkan oleh Allah Ta'ala, mak aku masuk Islam. Sedangkan Abu Talib, Rasulullah doa tak? Doa tapi tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ibu Abu Hurairah didoa oleh Rasul, terima Islam. Kenapa jadi macam tu? Bapak dia minta tak? Sebab itu Tuhan kata, walaupun bapak tok guru ke, bapak ustaz ke, kan, Allah yang bagi hidayah, kan, yang bagi dia ni berubah ni, kita minta betul-betul lah, kan, minta betul-betul dengan Tuhan yang maha berkuasa, kan. Tuan rahimakumullah. Jadi dia masuk mukadimah, kita dah 7.30. Tak apa kan? Kena pergi pencalonan ni. Kita duduk kat rumah Allah Ta'ala, serah pada Tuhan yang kebaikan, selamat, tak ada jadi huru-hara sudah. InsyaAllah doa ramai orang sembahyang subuh supaya aman-aman, insyaAllah. Membesarkan diri itu bagaimana hakikatnya, macam mana maksud besarkan diri ini, dan bagaimana nak mengenalnya. Sungguhnya membesar diri itu satu sifat yang ada dalam hati, yang ada dalam hati. Kalau tuan-tuan pakai baju, pakai kereta besar-besar, belum tentu besar diri, kan? Abdurrahman bin Auf, dia memang jutawan, billionaire lah zaman Nabi tu. Dia tinggalkan reta dia di Mekah, dia start from zero di Madinah, jadi jutawan. Dia pernah memiliki dan membeli satu jubah, harga dia 1,000 dinar. 1,000 dinar, kan? Berapa duit kita pakai jubah Haramain ni, RM50 tak rasa bangga dah, semat dah. Kalau 1,000 dinar. Tapi dia menggunakan nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Tuhan bagi nikmat kat kita, rezeki, kita tunjukkan kesyukuran kita. Sebab apa? Antara tanda orang yang bersyukur ialah nikmat Tuhan tu dia bersyukur. Bersyukur itu juga nikmat. Kalau tak reti bersyukur, artinya dia kalau dapat nikmat tak reti syukur, itu bukan nikmat bagi. Itu dipanggil apa? Istidraj. Apa maksud istidraj? Allah bagi, dia makin jauh. Dia tak reti nak bersyukur pada Allah Ta'ala. Itu dipanggil istidraj. Makin jauh dia daripada Allah Ta'ala. Kalau nikmat dia reti bersyukur, nikmat itu barakah bagi dia. Lagi dapat, lagi syukur. Dapat banyak tu pun syukur, kan? Nanti kalau sempat dalam bab ni, satu tajuk dia panggil bala kaya dan miskin, ujian kaya dan miskin. Tu Imam Tirmizi tulis tajuk tu. Yang mana kita nak pilih, jadi kaya ataupun jadi miskin? Mana lebih afdal, kaya ataupun miskin? Tu nantilah. Cumanya dalam hati ni, kalau ada sifat kita pakai baju selekeh je, tapi dalam hati rasa hebat daripada orang lain pun takbur. Kita pakai baju hebat pun, nak tunjuk dalam hati kita pun takbur. Jadi dia amal hati. Besar diri ini adalah kerja hati, dalam hati seseorang yang bersifat dengan dia, bersifat dengan besar diri ini, ya. Makan kedai yang tahu dah, kalau tak ada, tak bawa, kalau RM100 bawa memang tak cukup. Restoran ni orang tahu dia ni banyak duit, gaya nak masuk pun tahu dah.
Bila keluar tu tengok orang, siapa berani makan kedai ni, besar diri tu, beli kedai apa nama, kedai baju yang tailor yang hebat. Tuan-tuan keluar dari tailor tu, tuan-tuan rasa macam mana? Oh, rasa lain, orang lain tak masuk kedai ni, buka mulut je 100. Belum lagi beli yang tu, konsultan ke apa, bagian tailor tu, mana tak baju harga 1000. Macam ke specialist. Oh, hebat dia ni, keluar-keluar daripada sakit pun takbur, tak pergi klinik biasa. Jangan ada, sebab dia sifat dalam hati. Orang yang kuat ibadah, kuat apa, tapi adalah hatinya ada takbur, kena azab. Kata Abu Isa, ada hadis lain diriwayat daripada Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Salamah bin Aqwa, Abi Sa'id Al-Khudri. Ini semua sahabat-sahabat besar Nabi SAW. Jadi membesar diri bagaimana hakikatnya? Iaitu seorang itu nampakkan dirinya lebih sempurna. Dia nampak diri dia lebih sempurna martabat atau lebih tinggi dari orang lain. Dia rasa diri dia ni lebih daripada orang lain. Minta parking khas untuk saya, pengurusi drama. Tiba-tiba ada orang parking tempat ni. Oi, tak tahu kita pengurusi, dia ambil parking kita. Dia bukan nampak parking tu kat bawah pengurusi, orang parking masuk. Dalam hati sudah ada, bukan ada taman, dalam hati sudah ada penyakit. Apa tak tahu ni aku pengurusi. Tu dah rasa takbur, besar diri. Orang buat tu untuk kemudahan dia, tapi Allah Ta'ala uji, ada satu basikal pergi parking kat situ, basikal je pun kita angkat ubah. Aku punya tempat parking ni. Tu tak takbur tu, rasa diri lebih daripada orang lain. Dan nampak orang lain itu kepadanya lebih rendah dan leceh. Dia tulis leceh. Tok guru kita ni sebut leceh, lebih leceh daripadanya dan pada martabatnya dan kesempurnaan. Ada orang datang dalam keadaan naik basikal kayu, berpeluh-peluh dia, baju dia, tapi dia datang sembahyang, tak pernah tinggal 5 waktu, tak pernah tinggal. Kerja dia tukang sapu sampah, tukang ini, dia kerja yang tak glamour, tapi dengan Tuhan dia tak pernah tinggal waktu. On time, takbir je dia boleh pergi. Allah Ta'ala pandang kepada dia, bukan pandang pada rupa. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah pandang pada hati manusia tu. Manusia yang hati dia, kan Tuhan Nabi sebut 7 golongan yang akan dapat perlindungan Allah pada hari yang tidak dapat seorang pun bagi perlindungan. Yaumal la zilla illa zilluh. Salah satunya rajulun mu'allakun qalbuhu ilal masajid. Lelaki yang hati dia sentiasa melekat dengan masjid. Keluar saat lagi tengok jam. Oi, masuk zuhur, setengah jam lagi tak pergi. Kita habis jam tak pergi, dah masuk tak pergi, makan dulu, lepas makan relax dulu, lepas tu dah nak masuk kerja balik. Silap-silap qada terus. Tak teringat langsung nak tengok jam untuk ke masjid. Apabila sudah beriktikad hatinya demikian, sudah ada iktikad, maksudnya kepercayaan itu dalam hati yang macam tu, sudahlah ia besarkan diri seperti mengangkatnya. Itulah cara nak kenal. Dan hari-hari dah ada kita rasa, kita naik kereta, orang lain naik basikal, kita rasa apa? Ada rasa lebih besar, lebih hebat. Kerana itulah, tuan-tuan rahimakumullah, iblis dia tersingkir kerana sifat apa? Takbur. Sebelum takbur sifat apa?
sebelum takbir? Apa dia? Tak dengar. Baik hati, dengki. Dengki. Apa bahaya sifat dengki dengan sifat takabur? Mana lebih besar? Tuan-tuan, takabur, ibadah tuan-tuan tak hilang. Tuan-tuan dengki, kita dengki, hilang. Innal hasada ya'kulul hasanat. Dengki dia makan benda-benda baik yang tuan-tuan buat. Takabur tak? Mula dengki itu iblis. Bila Allah kata aku jadikan, dia dengki, ada orang lebih baik. Dengki. Lepas tu nak nampak dengki, dia cakap, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku dari api, takkan nak pergi sujud dekat orang yang dari tanah. Asal daripada dengki, keluar takbur. Kan? Tuan-tuan, bahaya pun banyak kan, kan? Dengki jawatan, dengki itu macam-macam dengki. Istighfar, sebab tu kena istighfar banyak. Ya, innal hasana ya innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun naral khata. Sebagaimana api makan kayu api, macam itulah dengki makan amal kebaikan kita. Jadi nak hapus dosa, kena buat banyak hasan, buat hasanah. Apakala sudah beriktikad, kemudian apakala dizahirkan, nampak? Tadi dalam hati, kemudian dizahirkannya dengan perbuatan atau perkataan, bernamalah ia orang yang membesarkan diri, seperti duduk dengan sila panggung. Tuan-tuan, sila panggung macam mana? Dia duduk atas kursi, kaki kanan duduk atas kaki kiri. Tu kata sila panggung kan? Kita sila panggung selalu. Tapi kalau ulama disebut sila panggung itu termasuk besar diri. Nabi ada beberapa cara duduk Nabi kan. Kata orang Melayu, duduk kalah judi. Jangan duduk kalah judi. Duduk gitu. Dia satu kaki lurus, pegang lutut, satu lagi kaki silang. Nabi suka duduk macam tu, tapi orang Melayu kata tak boleh, tak elok. Nabi duduk cara tu selalu, kecuali pada khutbah Jumaat, Nabi tak bagi. Ada orang duduk macam tu, Nabi suruh ni. Nabi suka duduk yang pakai serban, ikat kat badan, dekat lutut. Dia tak sandar ke dinding, dia sandar dengan serban. Tuan-tuan kalau nak sandar, bawa serban, ikat. Ikut sunnah Nabi SAW. Jadi dia tak cari tiang. Pernah tengok ada orang Arab ikat je tu dekat lutut. Tu salah satu cara ikat, duduk. Kalau orang tengok je tu duduk apa, macam orang lekeh lah duduk cara macam tu. Kalau ada kat kursi duduk, kaki pergi angkat pula lagi, sombong tu dia. Ini budaya Arab ni memang macam tu. Maka sebab tu dia sebut sila panggung ni adalah satu cara duduk orang besar diri ni. Satu. Kemudian mengeraskan batang leher. Serik keras itu kan? Tak lembut, keras. Duduk pada sila panggung keras gitu kan? Tu besar diri. Ini yang dia lihat dalam masyarakat dia lah ni kan? Memandang orang dengan ekor mata sahaja. Mandang orang dengan ekor mata, tak ngadap betul. Berapa orang kalau salam kita ni, siapa-siapa pakai YB ni, kalau salam tengoklah mata orang ni, muka ke lain salam tengok tu. Nak salam, nak tengok orang ramai, salam juga. Nabi SAW kalau adab dia bersalam, dia akan mandang muka orang tu sampai orang tu lepas tangan. Nabi tak lepas tangan. Kita kalau salam, siapa lepas dulu? Tu cara kita pun. Ustaz kalau gitu berapa jam nak habis salam semua orang, jadi tak lepas-lepas ni kan? Tu cara Nabi kita kan. Memang kita tak terikut Nabi, tapi itulah antara kita bersalam dengan orang pun kan? Kadang ujung jari je, ujung jari nak tanda salam lah kan?
Salam nak sebut minta maaf pun lagi, siapa dulu minta maaf. Sebab itu kisah bergaduh, tuan-tuan pernah dengar kisah bergaduh Saidina Umar dengan Saidina Abu Bakar? Pernah bergaduh sampai Nabi merah muka. Dia cakap-cakap, sembang-sembang, Abu Bakar tegur Saidina Umar. Saidina Umar gamanya dia ada ego ke apa dia kena tegur, bangkit dia balik rumah, tak puas hati dengan Abu Bakar. Dia tak boleh nak cakap apa sebab Abu Bakar ni orang yang respect. Jadi bila ditegur oleh Abu Bakar, dia bangun balik rumah. Abu Bakar ni pula dia terkejut dengan tindakan tu, dia follow Saidina Umar sampai ke rumah. Sampai rumah dia nak pergi, nak masuk, Saidina Umar hempas pintu. Kan? Rasul Abu Bakar bila tengok macam tu, dia terus pergi jumpa Nabi. Dia mengadu hal dengan Nabi. Sahabat suka mengadu hal dengan Nabi. Kan? Bila dia mengadu hal kat Nabi, dia kata begini apa semua, ya Rasulullah. Saidina Umar lepas dia buat tu dia menyesal. Ni sahabat. Lepas dia hempas pintu, dia kata apalah aku buat perangai macam ni, tak patut aku buat ke Abu Bakar macam ni. Dia pun balik pergi jumpa Rasulullah nak mengadu hal. Dia tengok Abu Bakar dah ada kat situ. Dia pun cerita, dia cerita apa yang berlaku. Rasulullah kata, kenapa kamu sanggup buat macam tu kat Abu Bakar? Kamu tahu siapa dia ni? Ketika aku bawa dakwah, kamu kata kazabta, aku kata aku ni Rasulullah, kamu kata pembohong dekat aku. Tapi dia kata dia yang membenarkan aku. Beza Rasulullah dengan Abu Bakar. Pada masa dakwah mula-mula, semua orang kata aku pembohong, yang membenarkan aku Abu Bakar. Dan kenapa sampai dia ni, Abu Bakar ni mendahului kamu, dia cakap, dia marah dan dia pergi untuk minta maaf, kamu empat pintu kat dia. Umar kata aku lepas tu tak berani nak angkat muka dengan Abu Bakar dah. Tuan-tuan rahimakumullah tu. Sebab tu Umar bila wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata tak boleh aku jadi khalifah. Lagi ni ada, Abu Bakar ni ada, tak boleh. Waktu hidup lagi ya, kalau peribadi dia lah. Tapi dalam masyarakat, Nabi redha dia jadi imam. Kenapa kita tak boleh redha dia jadi imam kita dalam urusan dunia? Tu kata-kata Saidina Umar kepada masyarakat. Engkau nak lantik aku, kan? Nabi lantik dia, kan? Dalam urusan agama menghadap Allah sebagai imam. Kita follow dia. Itu dalam urusan agama. Yang penting, tak pernahlah kita tak boleh redha dengan keputusan kita lantik dia sebagai imam dalam urusan dunia. Kalam Abu Umar ni tak berani siapa nak bantah. Bai'ah terus jadi bai'ah dia jadi khalifah yang pertama. Sama juga dengan kisah Ammar bin Yasir bergaduh dengan Khalid bin Walid. Gaduh, bukan gaduh kita ni balah lah. Balah Ammar ni dia memang orang yang manja dengan Nabi. Tuan-tuan tengok kisah Ammar ni macam mana awal Islam, kan? Yasir, kan? Keluarga dia datang daripada Yaman, datang ke Mekah tujuan dia untuk cari saudara kandung dia. Akhirnya dia suka dengan Mekah, dia duduk kat Mekah, dia kerja, kan? Jumpa jodoh dengan Sumayyah, kan? Hamba kepada siapa nama? Hamba Sumayyah, bos dia. Dikahwinkan, dapat Ammar, kan? Kemudian masuk Islam. Ammar masuk Islam, balik ajak keluarga semua masuk Islam. Satu hari di Madinah bergaduh pula, dia berbalah dengan Khalid. Dia pergi ngadu, ya Rasulullah, cerita ni Khalid buat dia macam ni. Khalid pula pergi jumpa Nabi, kan? Kata kat Khalid, kan? Allah Ta'ala duka cita kalau Ammar duka cita. Allah redha bila Ammar redha.
Tu perkataan Nabi kepada Khalid. Khalid bangun, tunggu kat luar. Aku cari dia macam mana aku nak bagi Ammar suka dengan aku. Bila Ammar suka dengan aku, Allah suka kat aku. Ni sahabat-sahabat Nabi SAW yang mulia mereka ni di awal Islam, sehingga Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala redha mereka dan mereka redha dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia orang bila wafat Rasulullah, dia ada satu pot macam kita tempat lepak. Cerita waktu mereka kena dera di awal Mekah dulu. Ammar cerita, Ka'ab ni cerita, macam-macam cerita. Cerita ni bukan apa, nak menguatkan balik saat dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Mereka tak ada dalam sifat-sifat ni, kan? Tak kebur dan kan? Belajar sikap-sikap yang negatif ni supaya mereka tak aman. Duduk atas kursi dengan apa ni, mengguingkan lutut, kan? Duduk atas kursi apa tu, ngelitik apa mungkin, guing kaki, tak ada menggeletar, takut ke tak tahu. Ni dia tengok itu. Dan rokok rupa-rupanya tersepit. Isap rokok dia atau tidak tersepit di hujung bibir. Tu sambil-sambil duduk. Dan setengah daripada membesar diri itu tak mau sama-sama kerja dengan orang. Bahkan dia buat dulu. Dia buat kerja tapi dia buat dulu. Dia tak nak kerja dengan gotong royong. Aku dah buat. Itu ada juga tu di antara besar ni. Kenapa tak nak buat sekali? Aku dah buat. Aku tak mau nampak kerja dengan dia orang ni. Jatuh martabat ni. Setengah apa dia kata, marahkan orang, tak mau menegur dia dan tak mau membesarkan dia. Marah. Apa panggil? Salutation ni. Kita nak panggil orang tu kena sebut dulu apa salutation dia panggil tu? Kita nak sebut. Ada satu majlis saya ni pergi buat pembentangan dengan seorang. Jadi MC ni sebut dia ni Datuk, tapi dah naik Datuk Seri. Bila dia kata saya bukan lagi Datuk, saya Datuk Seri. Saya kata Datuk dengan Datuk Seri pun apa sadar kan. Kawan tu mana tahu dia dah Datuk Seri, Datuk apa pun. Dah ada yang tegur, kenapa tak sebut Datuk Seri? Saya dah dapat Datuk Seri ya. Ini termasuk besar diri. Saya jadi panel dengan dia. Lepas ni saya kena sebut, saya pun tak tahu dia Datuk Seri, saya Datuk Allahu Akbar. Ini benda-benda yang disebut. Dan atau mau menyampaikan hajatnya, dan setengah daripadanya seperti marah, ia akan ditegur orang. Itu marah. Dan bila orang tegur, tak boleh. Bahkan biar orang menerima tegurannya saja. Dia tegur tak apa, orang terima. Orang tegur dia tak boleh. Itu salah sifat besar diri. Seperti seorang ia mengajar orang sahaja dan ia tak suka diajar orang. Dia tak mau belajar, tak mau datang kuliah, dia je bagi kuliah kan. Seperti seorang yang menuntut ia menang sahaja dalam pertengkaran, dan jikalau orang lain dalam hak sekalipun dia nak menang walaupun dia tu orang salah. Maka semua itu misal-misal contoh orang yang membesar diri. Dan masalah membesar diri sedikit itu tak dapat masuk syurga sama-sama orang masuk syurga, melainkan kenalah seksa dahulu sekadar dosa membesar diri. Dia semayang, bila ada besar diri dia kena azab besar diri itu dulu, baru boleh dapat masuk syurga. Dia ada hadis dia, wallahu ta'ala alam, riwayat daripada Abdullah juga riwayat daripada Abdullah wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, lebih masa tu kan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala kulli halin wa fi kulli hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma jalla hadza jam'an marhuman tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa jami'an abdika ya rahman. Allahumma zidna 'ilma warzuqna 'amalan salih. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afwa wal ghina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah.